penguruh kita tu ada berapa riyal, tapi tak cukup pakai tambah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis yang ke-45 halaman 50. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu abi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rawahul Bukhari. Sambil itu cuba perhati matan hadis dah. Biar boleh baca tu dah. Tidak suruh hafal dah, biar betul dah. Dia sebut yu'ajibuhu tayammunu. Muka surat 50 hadis 45. Dengan saya baca yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Tengok bagi dia boleh dah? Okay. Perkataan tayammunu beza dia dengan tayammumu. Kalau tayammum itu tayammun nun dengan mim. Beza apa? Kalau mim tayammum. Kita tayammum dengan tanah, betul? Adapun tayammun mengutamakan sebelah kanan. Tayammun kanan. Tu kanan itu tayammun. Okey. Terjemahannya telah berbicara kepada kami oleh Hafs ibnu Umar, katanya telah berbicara kepada kami oleh Syu'bah, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Ash'ath ibnu Sulaim, kata, aku telah mendengar daripada ayahku, daripada Masruq, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai alas kaki, menyikat rambut, bersuci dan dalam semua urusan baginda. Ini salah satu daripada hadis yang menunjukkan dalil sunnah kita buat apa-apa benda dengan kanan dulu. Wah, kanan dulu. Jadi dalam hadis ni dia sebut Aisyah kata, Aisyah moga isteri dia duduk perhati tengok lagu mana perangai Nabi ni bila nak pakai selipar alas kaki, dia pakai kanan dulu. Nak sikat rambut, dia sisir sebelah kanan dulu. Bersuci itu sama telah lah. Dalam semua urusan-urusan dia memulakan kanan dulu. Cerita dah. Ini hadis Al-Bukhari daripada Hafs bin Umar tu sampai kepada Aisyah tu semuanya adalah sampai kepada Masruq, semuanya adalah siqah. Sebab itulah Al-Bukhari ni masuk di dalam kitab sahihnya. Kita cuba fahami kosakata, perkataan-perkataan dalam hadis ini, iaitu yu'jibuhu berasal daripada dasar i'jab yang bererti sesuatu yang disukai dan menakjubkan. Orang Arab disuka perkataan yu'jibu, menakjubkan. Dia kecil biasa pun dia kata. Kalau kita tanya benda, awak suka ke makanan ini? Tak. Hal tu'jibuka hadhil ma'kulah? Awak suka ke tak makanan ini? Awak suka ke tak minuman ini? Hal tu'jibuka hadhil syurbah? Jadi dia guna tu'jibuka sama. Kalau terjemah hukum Melayu, adakah menakjubkan awak? Kalau guna Melayu lagu tu klasik lah bunyinya dah. Adakah menakjubkan awak? Tapi dia bahasa biasa. Di kedai pilih-pilih baju qamis. Hal yu'jibuka hadzal qamis? Yu'jibuka, awak suka? Kita tanya sahaja kita, hal yu'jibuka hadzal qamis? Adakah baju ini menakjubkan awak? Oh, klasik bunyi dah.
Tapi dia guna. Jadi sesuatu yang disukai dan menakjubkan. Maksudnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka mendahulukan bahagian sebelah kanan dan menilainya sebagai sesuatu yang baik. Kemudian at-tayammun, itu buka mulut. Kalau tayammum, kita panggil tayamum. Tayamum tersebut yang betul tayammum, tutup mulut. Tayammun, buka mulut. Lain beza. Beza seputih huruf. Tayammum, bertayamum. Tayammun bahagian sebelah kanan, iaitu mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri dari anggota badan. Sebab tu bahasa Arab ni tak disebut salah, sikit je sebut jadi muka lain. Tayammum, dia tengok mulut kita tu tutup kedok, tekah banyak dah, pada sikit je benda. Tanak ulihi, memakai alas kaki dan sejenisnya seperti khuf, kasut dan sebagainya. Daripada na'l untuk makna selipar. Ada kecil dari surah Taha tu, bila nak pergi Nabi Musa nak pergi Wadi Tua tu kan, fakhla'na alaik, Tuhan firman ke dia, fakhla'na alaik, cabutlah dua sepatu kamu, dua selipar kamu. Na'laik itu maknanya selipar. Bila disebut tana'ul maknanya memakai alas kaki, pakai selipar dan sejenis. Okey. Tarajjulihi, menyikat rambut dan janggut dengan menggunakan sikat. Dia sisi dia janggut panjang lah dia. Tuhurihi, dalam amalan bersuci yang merangkumi mandi junub, wudu dan menghilangkan najis, banyak salah hijau. Fi sya'nihi kulli, dalam setiap urusan kehidupannya, sama ada urusan agama atau duniawi yang dinilai baik. Kita nak faham. Sekarang kita nak bicara hadis tadi. Dari segi umumnya, Aisyah sebut Rasulullah ni dia mula adik kani dulu dalam setengah-setengah perkara perbuatan dia. Kita nak bicara. Hadis ini menerangkan tentang ajaran mendahulukan bahagian sebelah kanan ketika melakukan amalan-amalan tertentu. Melalui hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat suka mendahulukan bahagian kanan anggota kanan ketika memakai alas kaki, menyikat rambut serta ketika bersuci malah dalam segala urusan. Apa yang situ dia? Sikit lagi. Ulama mengkiaskan pemakaian alas kaki dengan memakai baju dan seluar. Jangan tengok ejek itu saya buat sekali tarik salah banyak. Manakala amalan menyikat rambut dikiaskan dengan menyikat janggut. Dikias. Sementara amalan bersuci pula meliputi mandi, berwuduk dan membersihkan najis. Seterusnya dianjurkan perkara yang sama pada amalan yang lebih umum yang merangkumi setiap urusan kehidupan, sama ada yang melibatkan urusan agama atau duniawi yang dianggap dan dinilai sebagai amalan baik seperti makan dan minum. Termasuklah guna tangan kanan makan apa semua. Dan kita mula sebelah kanan dulu semua sekali, dengan syarat benda itu adalah pekerjaan yang baik. Okey. Ini Imam An-Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim. Ini kita tengok pendapat ulama. Imam Nawawi ini sebagaimana dia sebut ialah ulama ulung dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata gua ni pendapat dia dalam Syarah Muslim dia. Yang bersifat penghormatan dan pembersihan diri seperti memakai baju, seluar, khuf, memasuk ke masjid, bersiwak, berceluk, memotong kuku, memotong misah, menyikat rambut, memotong bulu ketiak, menyukur rambut, memberikan salam ketika solat, bukan qomat, memberi salam ketika solat, sambut lagi
keluar dari tandas, makan, minum, bersalam, mengusap Hajarul Aswad dan seumpamanya. Itu maknanya. Imam Nawawi kembali kalau ini perbuatan-perbuatan yang kita dahulukan kanan. Sebaliknya kita disunatkan mendahului sebelah kiri, bahagian sebelah kiri dalam setiap perkara yang tidak dipandang mulia, seperti masuk tandas. Apa? Sebab tu masuk tandas dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Pasal apa? Kita nak masuk tempat yang kurang baik, kaki kiri. Bila kita nak tubik ke tempat yang lebih baik daripada tandas, keluar guna. Tapi tak ingat-ingat pakai lakuh begitu ke dah. Ada siapa dia ingat? Tak ingat. Tak ingat pakai kasih, tak ingat. Nampak tak sini? Ada mana dulu? Rumah tu dia kira mulia rumah pada luar. Mana rumah macam masjid? Macam masjid juga. Kita anggapkan rumah kita tu ialah masjid, macam masjid juga. Okey. Ada turun kaki kiri ke? Turun kaki kiri, masuk kaki kanan. Turun kaki kanan tu. Turun kaki kiri. Nak pergi masjid, turun masjid kaki kiri lah. Kita nak pergi masjid. Lakuh kaki kanan. Nak pergi tak sampai masjid lagi, itu hutan. Ni keluar dari masjid. Ni tak ayat rumah. Keluar dari masjid kena kaki kiri. Keluar dari rumah? Tu rumah saat ni lah kita kena kita tengok mana mulia. Dia umumnya gini. Banding dua tu mana mulia. Kalau nak keluar daripada tempat mulia, nak pergi tempat kurang mulia, kaki kiri. Kalau nak pergi ke tempat mulia, kaki kanan. Jadi macam masjid lah juga rumah dia. Kita kira rumah kita tempat kita semayang, baca Quran, apa kan. Jadi kalau kita nak keluar, kena kaki kiri. Masuk ke kanan. Masuk ke kanan. Beristinja, menanggalkan baju. Kena, kalau nak menanggalkan baju, kita kena tubik lengan kanan dulu, lengan kiri dulu. Seluar serta kasut dan so. Nak pecah kasut, pecah kiri dulu. Mana nak suruh ingat? Tulis. Kena tulis. Itu segi kaki kiri, tapi misalnya penggunaan tangan gitu, tangan kan? Kita ke mana? Dia bukan kata tak ada, maknanya kita kena mendahului lah dulu kanan dulu. Dia kuat lah, dia start misalnya dia pegang. Guna tangan kiri. Dia start, dia bisa cukur tu, orang masang kiri lalu tu, tidak. Tapi dia tidak tersebut sini kidak macam makan kan. Tak ada excuse, tak ada kata kecuali orang ni dia kidah kena makan kot tangan kiri tak boleh tu. Tengok orang ngiri kan makan tangan kanan kok dah. Ya, dia makan tangan kiri. Tapi ada leh. Kalau Sudu tu pun kalau mengikut ulama kan kita kena suap dengan sudu sebelah kanan. orang tidak kan mana sekarang kita tengok semua tidak. Tak ada pengecualian kidah pun kena kiri dah dia, walaupun dia tak gurau kan. Dia kata Yalah benda makruh. Tetapi dia gini. Kita tak saja gini, kita terbawa dengan budaya Inggeris. Budaya orang putih bisa kita makan yang beradab. Kita dilatih lah. Kita kalau saya masa kerja tanyalah Cik Ramli tu. Dia panggil orang Putrajaya lah, mari ajar dak di dalam terata cara makan. Dia ajar lagu mana pegang pisah, dia tai pisah dengan gerpu kan. Berhiri daging. Ketika dinner ke apa. Dia kata tangan kanan itu pegang pisah, gerpu pegang tangan kiri. Potong dengan tangan kanan, ambil dengan gerpu tangan kiri, suap dengan tangan kiri. Situ bercanggah dah dia ajar mari. Kita tak, kita tukar kan dia tengok kita tak tahu protokol. Betul tak? Tengok orang putih mari dia ajar kita. Dia tak ui kita makan dengan tangan. Dia tu dia sebut tadi Yahudi Zionis tadi. Pakai etiket dia panggil dia. Etiket sosial dia panggil. Dia ajar tu benda tu balik dia. Siapa kau askar baris pun
Kiri kanan dia tak start kanan dulu mak buat. Dah ke putih bagi ajar dah. Kiri kanan. Jadi tukar ini cepat jalan. Jadi tak tukar. Tak tahu tukar kan. Baik. Baik-baik sudah. Sunnah, kita benda sunnah lah. Begitu juga dengan membasuhan kaki. Okay. Sedangkan anggota wuduk yang lain seperti dua telinga, ni kan, dua tapak tangan dan dua pipi ni dianjurkan membasuhnya secara serentak. Telinga kita buat gini sekali. Tak ada kata buat tangan ni. Kau ni pula. Serentak dah. Tapak tangan mula-mula kita pergi kan, basuh sunat kan. Hak wajib start muka kita mula pergi kan. Nak ambil wuduk ni kan, buka paip kan. Kita holon dua-dua lah. Tidak kata basuh sesuatu. Okay? Mandi wajib pula disunatkan mendahulukan anggota sebelah kanan. Ni. Biar kena adik kanan dulu. Kena adik kiri. Kalau terjun dari sungai tak ada kiri kanan kiri. Apa dah? Imam Nawawi berkata lagi ni. Seluruh ulama bersepakat bahawa mendahulukan bahagian kanan ketika berwuduk adalah sunnah. Sunnah lah. Sesiapa yang meninggalkan maka dia tidak mendapat fadilatnya sekalipun wuduknya tetap sah. Jadi memperelokkan wuduk yang Nabi janji tu, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu tu. Kalau kita tak mula dengan kanan, tak tercapailah wuduk yang sempurna. Ingatlah, walaupun sunnah tak capai tu. Hak dia kita bincang minggu lepas, ghurran muhajjali tu kan. Hak muka berseri, tangan berseri. Esok kita dibangkitkan. Kullu ummati yub'atsuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalil min atharil wudu. Setiap umat aku akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan muka dan tangannya bercahaya disebabkan oleh kesan ambil wuduk. Jadi takut tak tercapai wuduk tu kerana kita tidak wuduk dengan secara elok. Termasuk mengelokkan wuduk ialah mendahulukan anggota kanan. Sesalah bendanya basuh sepotong lah. Cuba kita tak ambil perhatian, tapi ambil semaya kita dah tiba dah kanan dulu lah. Tak basuh hal kiri dulu. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula berkata dalam kitab Al-Um, mendahulukan bahagian sebelah kiri daripada sebelah kanan dalam perkara yang baik adalah makruh. Makruh ni kalau dalam ibadat mengurangkan pahala. Mana kalau kita ambil air semaya wuduk tu, basuh kiri dulu, pahala kurang. Pahala kurang. Selain itu, hadis ini juga dijadikan dalil kepada pendapat bahawa harus bagi setiap Muslim menjadikan setiap amalan hariannya sebagai satu ibadat, iaitu dengan mengikuti amalan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan niat ibadat. Dengan demikian ia dikira sebagai ibadat dan menambahkan kebaikan untuk dirinya. Sunnah Nabi ini kita nak tahu. Susah. Istifadah. Disunatkan mendahulukan, ini intisari hadis tadi kita baca ni, mendahulukan anggota bahagian sebelah kanan ketika menyikat rambut, memakai alas kaki dan bersuci yang merangkumi berwuduk dan mandi. Yang kedua, disunatkan juga mendahulukan bahagian sebelah kanan dalam setiap perkara yang dikira baik dan mulia. Digalakkan mendahulukan bahagian kiri dalam perkara-perkara yang dinilai kotor, seperti ketika beristinja, qada hajat dan seumpamanya. Macam kita bincang tadi, keluar tandah apa, masuk tandah apa semua kan. Setiap amalan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun melibatkan urusan duniawi boleh dijadikan sebagai ibadat dengan niat mengikuti dan mencontohi sunnahnya. Asalkan benda itu tidak khususiah. Apa khususiah? Semayang wisal. Apa semayang? Poso wisal. Poso yang tak berhenti. Tak boleh teruk tu dah. Ada sahabat nak teruk semata, lembek. Nabi buka puasa, apa ni? Puasa tidak berbuka. Lagu mana? Tu tak boleh buat ni. Tak jadi sunnah. Okey.
Hadis 40 ni. Faham sana tak? Boleh. Kita boleh buat bekalan kita. Ni dia. Sebelah kanan ni hadis ni. 45 tadi. Hadis 46. Haddatsana Muhammad ibn Yahya. Haddatsana Abu Ja'far an-Nufaili. Haddatsana Zahir ibn Muawiyah. Anil A'mash an Abi Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bi yaminikum. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Yahya, telah berbicara kepada kami oleh Abu Ja'far an-Nufaili, telah berbicara kepada kami oleh Zahir ibn Muawiyah daripada Al-A'mash, daripada Abu Salih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berwuduk maka mulailah dengan anggotamu yang kanan. Jadi serupa hak tadi, tapi ada bezanya. Hak ni hadis qauli, hak tadi hadis fi'li. Ibnu Majah menghukumkan hadis ini adalah sahih kerana semua perawinya adalah siqah. Kosakata yang kita nak faham, idza tawadda'tum, apa makna dia? Apabila kamu berwuduk, iaitu ketika ingin membasuh kedua-dua tangan dan tangan dia kaki dan apa kiri pula dah. Salah aja tu, tangan dia kaki ni. Mayaminikum. Mayamin ialah kata jamak bagi maimanah. Maimanah ni bermaksud kanan. Ashabul maimanah. Jumpa dah? Mayamin. Dia guna, dia pusing perkataan tu lah tadi. Tayammun. Maimanah. Mayamin. Dia duduk balik perkataan tu lah. Ia bermaksud kanan. Di sini ia digunakan bagi maksud menyatakan anggota badan sebelah kanan. Hadis ini ada kaitan dengan hadis 45 sebelum ini. Serupa ya. Apa dia mari royak pula ni. Cuma beza dia. Cuma yang membezakan kedua-duanya ialah hadis 45 merupakan hadis fi'li. Fi'li ni perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis 46 ni merupakan hadis qauli, perkataan. Ia berupa kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bermakna apabila mendahulukan sebahagian anggota wudu sebelah kanan adalah sabit melalui hadis fi'li dan hadis qauli. Dia nak tegak tu. Mendahulukan anggota kanan dalam wudu ni sabit dalam hadis qauli dan fi'li. Kita boleh royak gitu hukum. Hadis perbuatan dan hadis perkataan, kedua-dua ni adalah hadis sahih yang menyatakan sunat mendahulukan anggota wuduk sebelah kanan. Hadis 45 itu juga lebih mengkhususkan kepada amalan berwuduk, sedangkan hadis 46 lebih umum yang meliputi amalan bersuci, menyikat rambut, memakai alas kaki dan segala urusan yang baik. Ia tidak langsung menguatkan lagi bahawa amalan mendahulukan bahagian anggota sebelah kanan ketika bersuci adalah digalakkan. Hadis-hadis tersebut menjelaskan anjuran membasuh tangan dan kaki dengan mendahulukan sebelah kanan. Anggota wuduk yang lain seperti muka, telinga dan kepala dibasuh secara bersama ataupun serentak. Ini kena basuh serentak ya? Macam kepala dia ajar dulu. Tak ada kata kita tepik alik kanan dulu, alik kiri dulu. Muka basuh alik kanan dulu, tak sekali. Faham tak? Cara nak basuh. Jadi kita ni, kita nak suruh serupa dengan Nabi. Sebab pahala lebih bukan dikira banyak sikit. Pahala lebih bila tepat sebagaimana hak Nabi ajar. Lagu mana dia, siapa mana, tangan cara dulu. Sebab tu lah sahabat ke dia perhati benar hak Nabi buat. Nak tengok dia tiru 100%. Situ dah. Jauh sekali dia nak reka. Hak reka ni ke dia. Hak Nabi buat lagu ni, kita buat lagu ni. Nak ngejak. Dia tak faham benda ni. Kelebihan terletak kepada ketepatan. Serupa dengan Nabi. Itu amalan. Tepat.
Oh, kita bicara tu kan. Dia royak bermula daripada sini. Takut tak mari dulu. Tak mari. Tak tengok video dulu. Ni, dia ambil sini. Nanti di akhir nanti bila kita habis wuduk ni, saya nak tunjuk video cara ambil wuduk yang lengkap. Dia buat lagu mana Dia bus sini kan, dia tarik ke belakang, push siapa ke tekak, tarik semula ke depan. Bila tarik ke depan, tangan yang sama dia terus telinga. Dia tidak sekali. Dia tak ambil air lain telinga pakai selalu dah. Basuh semua ni, lima batang jari, sapu ke belakang, tarik ke depan, tak serup telinga. Tak telunjuk dalam ni, cerik pusing. Air sama. Sebab dia kira telinga ini, hak ni berlaku khilaf. Ulama ada ambil air lain, tapi kalau mengikut hak dia dalam hadis tadi, dia kira telinga ni anggota kepala juga. Nanti bila kita tunjuk video ada cara ambil. Kepala tu sekali, telinga 3 kali. Telinga sekali lah. Kepala dia telinga sekali. Cuma mazhab Syafi'i kita 3. Mazhab Syafi'i kita 3. Kalau dalam hadis ni sebut sekali. Kepala tu sekali ya. Kepala pun 3 Syafi'i. Syafi'i 3. Mazhab ulama mazhab Syafi'i 3. Dia semua 3 dia. Menika-nika. Betul. Mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i menghukumkan bahawa sunat 3 kali. Mazhab lain semuanya kata sekali sahaja. Kalau sudah balas dah 3 semua tu. Apa sahaja bila ada pendapat kata lagi tu biar 3. Masalahnya adakah kita kena baca ni yang silap faham dah. Mazhab Syafi'i dia sebut, dia kata sah hanya kena seputus jari saja. Mazhab lain kata tak. Tetapi Syafi'i sendiri, ulama Syafi'i sendiri kata hak lagu ni lebih afdal. Dia royak minimal. Hak ni sepakat, Pak mazhab sepakat buat lagu ni adalah terbaik. Cuma Syafi'i kata minimal. Cuma apa kita nak pakai minimal sama ni? Syafi'i sendiri pun suruh lagu ni. Cuma dia 3 kali. Boleh buat 3 kali. Tak apalah tu mazhab Syafi'i. Tapi hak lagu ni lebih baik daripada hak ni. Hak ni dia kata minimal. Sepuluh kurang. Jadi kita tu pakai sepuluh kurang. Tidak ajar budak-budak sepuluh kurang so. Okay dah. Istifadah. Sunat mendahulukan bahagian anggota sebelah kanan ketika berwuduk ialah anggota tangan dan kiri. Disunatkan juga mendahulukan bahagian sebelah kanan dalam amalan dan perbuatan yang dianggap baik dan mulia. Betul lah, tadilah. Tidak disunatkan mendahulukan anggota sebelah kanan pada anggota wuduk selain tangan dan kaki seperti kepala, muka, tangan dan hidung. Telinga dan hidung. Semua sekali ni. 47. Dah lagi ni, ada 15 minit. Ada masalah ni pasal hak tulur ni kan. Kita boleh buat kesimpulan dah tak? Lagu tu benda sebelah kanan tadi. Kita faham dah. Benda yang baik mula ke kanan, anggota wuduk hak mana hak kena guna kanan, hak mana hak kena buat serentak. Kalau tempat-tempat tak molek, utamakan kiri. Hadis 47. Haddatsana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn Hatim jami'an an Yahya al-Qattan qala ibn Hatim haddatsana Yahya ibn Sa'id an Taimi an Bakr ibn Abdullah an al-Hasan an Abi al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffain. Ini bahasa pelik sikit ni dah. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Bashar dan Muhammad ibn Hatim bersama-sama daripada Yahya al-Qattan.
Katanya telah berbicara kepada Ibn Hatim, telah berbicara kepada kami oleh Yahya Ibn Sa'id daripada At-Taimi, daripada Bakar Ibn Abdullah, bahawa Al-Hasan daripada Ibn Al-Mughirah Ibn Syu'bah daripada bapaknya, Nabi sabda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, baginda menyapu ubu-ubunya dan menyapu di atas serbannya serta kedua-dua khufnya. Mana kita nak gambar? Dia sapu atas ubu-ubu, lepas tu sapu atas serban, lepas tu sapu atas khuf. Ni, jadi orang nak faham ni bukan sekedak, jadi maknanya kata perbuatan Nabi mungkin masuk berlain ni. Bukan kata sekali ambil tu, pasal dia disebut secara umum. Nabi ketika wuduk ni, ada dia basuh kepala dia, sapu atas ubu-ubu dia, ada dia pakai sapu atas serban, ada dia sapu atas khuf. Kita tak belajar lagi sapu atas khuf. Baik, kita nak bincang hadis ni. Hadis ni Muslim, masalah. Tengok kosakata dia dah. Nasiyah, ubu-ubu kepala ni, wujud depan kepala. Al-imamah, serban, sejenis kain yang dililit di kepala yang dinamakan serban. Al-khuffain, dua khuf, iaitu sesuatu yang dipakai pada kedua kaki yang melepasi buku lali. Kasut kita pakai ni, kita panggil khuf ni atas pada buku lali, kemah, dan diperbuat daripada kulit dan seumpamanya. Hadis ini menjelaskan sebahagian sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap pelengkap kepada hadis sebelum ini. Melalui hadis ini dinyatakan bahawa ketika berwudu, baginda menyapu kepala di bahagian ubu-ubun dan serban baginda. Namun tidak dijelaskan dua amalan tersebut dilakukan saja secara serentak atau sebaliknya. Adakah Nabi itu serentak? Sapu atas ubu-ubu, lepas tu sapu atas serban. Kalau sapu atas ubu-ubu, serban duduk atas, nak kena orang ubu-ubu. Apa tak? Jadi ada ulama kata masa berlain ni, perawi hadis ni menyebut, aku tengok juga Nabi ni kadang basuh kepala dia disapu atas ubu-ubu. Hak tu ya sebab mazhab Syafi'i kata pada dengan sejari tu hadis hak sebut dulu cara tu bermula sini dikoyak dengan cara detail. Mana Nabi pecih dia buat atas ubu-ubu. Nabi buat benda lagu tu. Okey? Lepas tu dia sapu atas serban tu, masalah lain. Dia pakai tak sapu atas kepala, pakai buah atas serban. Tak buka, sapu atas serban. Supaya juga atas khuf. Ambil esmaya, kaki tak basuh. Pakai sapu dengan khuf. Okey? Hak ni di tajuk depan kita akan belajar tu, kaki tak payah basuh ambil esmaya. Hak ni pala tak payah sapu atas serban. Lepas tu sapu atas ubu-ubu tu masa lain. Masa tak pakai serban dia sapu atas ubu-ubu. Masa pakai serban dia sapu atas serban. Dia kata gitu. Sebahagian ulama berpendapat kedua-dua dilakukan serentak. Ni ada ulama kata pas lagu mana? Tak nampak tak? Kalau cabut tak kira dah. Namun pendapat yang paling tepat ialah penggabungan kedua-dua tapi dilakukan secara berasing. Ia berdasarkan lafaz hadis ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ubu-ubu kepalanya dan menyapu di atas serbannya. Tidak masa yang sama. Bagi Imam Ahmad, menyapu atas serban telah dikira mencukupi. Imam Ahmad tak payah basuh kepala serban. Tetapi bagi tiga mazhab yang lain berpendapat menyapu di atas serban sahaja tidak mencukupi berdasarkan hadis ini. Tak, dia tak boleh. Serban bukan sepokok, dia kata. Keharusan menyapu di atas serban bukanlah secara mutlak. Kita ambil Imam Ahmad ni. Syarat serban lagu mana yang boleh sapu ni? Tertakluk kepada beberapa syarat. Antaranya ialah kelonggaran menyapu serban hanya untuk lelaki sahaja. Kedua retin tak boleh. Dan serban hendaklah menutup seluruh kepala kecuali bahagian yang biasa terdedah. Supaya ni nak serban lagu ni tutup habis kepala, nampak muka. Bagi Imam Ahmad
Kepala tak payah sapu. Ambil basuh muka, lepas basuh tangan apa semua sekali, sapu atas serban. Basuh kaki. Tak macam ni, Maya kok dia tak rapat ni, itu. Dia elok lah pula. Tak apalah, hak tu semaya tu memang kena rapat lah. Tapi hak ni no serban. Tak aci serban ni. Serban ni tak jadi. Dia pakai letak tak boleh. Ni apa yang dia maksud oleh Imam Ahmad tadi. Serban berkah tak buat. So zaman Nabi mula dia buat perang. Dia ikat buat perang naik tak kuda tak apa. Jadi dia kira kepayahan masa tu nak buang pakai pun nak payah. Dia macam khauf juga. Kan? Macam hak ni dia ambil pakai letak gitu macam Saudi dia pakai lan ni tu. Mana ega? Jadi tak kemah ega tu malah lagi kecil dangin ya. Nya tiup dangin kata buka dia bah juga lekat dia ega tu sikit ya. Ega tu kaki tu. Kasih betul. Pada bubuh tapal dah dia. Jadi istifadahnya harus menyapu ubun kepala ketika berwuduk sebagaimana menyapu kepala. Maknanya betul lah kalau pendapat mazhab Syafi'i kita sekurang-kurangnya putus jari ya. Pasal ada juga perbuatan Nabi tidak buat seluruh. Disunatkan menyapu ubun dan menyapu serban ketika berwuduk. Ni bagi hok. Dia kata boleh juga lepas sapu tu sapu atas serban. Disunatkan menyapu atas dua khuf ketika berwuduk tanpa perlu menanggalkannya. Ini kita akan belajar al-mashu al-khuffain, tajuk khuf. Tajuk bersuci ujung nanti. Menyapu di atas khuf. Nak usul lagi kau? Boleh. Dah, habisan lah. Ya kepak. Akhbarana Ali ibn Hujr. Bapa saya ada berhadisnya. Qala haddatsana tak perasan. Ismail qala haddatsana Ja'far ibn Muhammad an Abi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifati hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi akhrajahu an-Nasa'i. Sahih. Hadis ini sebenarnya hadis haji sebenarnya. Telah berkhabarkan oleh Ali bin Hujr katanya telah berbicara pada kami oleh Ismail katanya telah berbicara kepada kami oleh Ja'far ibn Muhammad daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tentang cara mengerjakan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni hadis nak mengerjakan haji, wukuf, sa'i, tawaf apa semua kan. Nabi kata mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Mana tertib. Mu kena mula dengan hak Allah mulakan dulu. Baik. Dari segi sanadnya tak ada masalah. Kosakatanya ibda'u. Ini kata kerja perintah ia bermaksud mulakanlah, startlah. Bima bada Allahu bihi berarti dengan apa yang dimulai salah tu. Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ia bermaksud arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar melakukan ibadat haji berpandukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Asalnya hadis ini hadis haji. Hadis ini seterusnya dikiyahkan dengan amalan berwuduk. Ini ulama pakai kiyah ni. Faham tak? Jadi dalam ibadat haji Nabi kata mu kena start hak mana hak Tuhan suruh start. Mana benda ni ada tertib. Tak boleh main hak mana dulu kalian. Kena tawah dulu baru saya misalnya. Tapi ulama ambil hadis ni dia kiaskan dengan anggota wudu. Tak boleh nak basuh kaki dulu. Walaupun hadis ini berkaitan dengan haji. Ini sebenarnya hadis ni tajuk dia tajuk tertib. Tertib ini salah satu rukun daripada wudu. Walaupun ada mazhab yang tak pakai tertib. Tengok pelik tak? Ada mazhab tak pakai tertib, basuh kaki dulu tak apa. Asalkan pak anggota tu basuh mana-mana dulu tak apa. Ada mazhab lagu tu. Yang kita beroyak menyebuah ni. Kita mazhab Syafi'i. Tapi tidak masyhur lah mazhab. Baik.
Jadi urutan ataupun tertib yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah menurut susunan dan tertib ialah amalan berwudu. Pasal apa? Sebagaimana ayat ni surah Al-Maidah. Cuba tengok dalam Al-Maidah tu dia start. Apabila dia kata faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangi sampai siku, famsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai ke buku lali. Jadi dia sebut tu mengikut tertib. Faham tak? Itulah ayat surah Al-Maidah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan cara berwudu ialah bermula dengan basuh muka, kemudian dua tangan hingga ke siku, diikuti menyapu kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki sehingga kedua buku lali. Faham tak? Itu tertib dia panggil Rukun kita mazhab Syafi'i ini rukun wudu. Inilah dia sebut pak basuh dua kering. Gapo pak basuh tu? Muka, tangan, kepala, kaki, sebab jiru air belakang ni. Dua kering gapo dia? Niat. Yang kedua tertib. Kering muka niat tak kena basuh. Betul tak? Kata dua pandai, dua pak basuh dua kering. Sunat. Enggak wajib dah. Oleh itu berdasarkan ayat dan hadis ini, tengok ni, kebanyakan ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad serta lain-lainnya bersepakat mengatakan bahawa tertib semasa berwudu, tertib ni mana dulu ke dia, adalah wajib dan merupakan salah satu rukun wudu. Tak boleh nak tukar muka dulu, apa ni, kaki dulu baru muka, tak boleh. Sekiranya wudu dilakukan tidak mengikut tertibnya, wudu tersebut tidak sah. Maya tak sah, dia wudu tak sah. Tengok ni apa. Imam Abu Hanifah, Malik dan lain-lain berkata, tidak diwajibkan antara anggota wudu termasuk tertib antara tangan kanan dan kiri. Dia tak wajib. Orang India ni, kalau kita tengok dia ambil cuma sunat ya. Dia ambil mana ni dalil dia. Mereka berpendapat bahawa huruf waw dalam surah Al-Maidah itu tidak bermaksud tertib. Orang ngaji Arab, dia ada, saya ambil sini ada 3 huruf sendi. 4 huruf sendi. Satunya waw, makna dia dan. Yang kedua fa, maknanya maka. Thumma, kemudian. Au, atau. Dia kalau mengikut dia panggil huruf sendi ni, dia panggil harfu atf, huruf ataf. Waw huruf ataf lil mutlaqil jam'i, itu ada bahasa. Apa makna lil mutlaqil jam'i? Himpun semata-mata dengan tidak menyatakan dulu dia. Saya makan nasi dan lauk, bukan nasi dulu baru makan lauk, bersama, dia kata. Adapun huruf fa dengan summa, maka dan kemudian, ini adalah huruf atf yang bersifat tertib. Ni. Hak ni baru tertib. Saya baca, maka saya faham. Faham tu mari ke dia tak? Saya makan, kemudian saya minum. Mana makan dulu bila kemudian dengan maka dah. Tapi kalau kata dan, tak dikata dulu ke dia. Betul tak? Kawan Jadi dia hujah sini bagi Imam Abu Hanifah dengan Malik. Bapa Tuhan tak guna huruf fa, dia kata. Tuhan kata, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum fa aydiyakum. Bapa tak kata fa, Tuhan kata wa. Faham tak saya ayat ni? Maknanya Tuhan tidak nak tertib, dia kata. Kawan, faham? Walaupun tak erti Arab pun tak faham tak? Bapa Tuhan tidak guna fa, bapa Tuhan tidak guna summa. Kalau fa maka, summa kemudian. Tapi Tuhan guna dan. Bila dan, tak ada dulu ke dia, dan. Rumah dia dan rumah saya. Betul tak? Lelaki dan perempuan.
Boleh masuk belaka di dalam masjid ni lelaki dan perempuan. Masuk siapa-siapa dia dulu tak apa. Kalau dia kata masuklah laki-laki maka perempuan, barulah orang laki-laki masuk dulu. Sedap juga hujah dia. Maka tak ada tertib ni. Tapi kalau kita faham Ali dan Ahmad, mana Ahmad berdua dan Saleh, nombor 3 masuk. Dia dari segi masa serupa. Dia kira masa. Dia dalam kaedah bahasa Arab pun dia panggil harful atf li tertib. Hak tadi lil mutlaqil jam'i. Wa dia panggil lil mutlaqil jam'i, semata-mata himpun, tak ada tertib. Dia ikut bahasa. Faham ni? Jadi istifadah kita sini, tertib antara anggota wudu ketika berwudu adalah wajib. Ni kita ambil mazhab kita ni dah. Tak sekira lah orang India tu. Dia pun tak ambil juga sebab sunat lagi tu. Tapi dia kata kalau salah tak ada masalah. Tak teringat misalnya dia ambil, dia pergi basuh kaki dulu baru basuh muka. Apa? Biarlah lepas dah. So. Bagi dia. Bagi kita tak, jangan buat kita lah. Kita ambil sembahyang mula kalau salah. Berarti kita tulis sini wajib. Sunat mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri ketika berwudu. Sebab itulah rasionalnya majlis agama tidak membenarkan mengajar mazhab lain. Ini bukan kata salah, tapi kocau kan. Gapo ni basuh kaki dulu baru basuh muka. Mazhab lain Hanafi sah. Sebab tu tak boleh nyigat ke majlis agama. Kalau mengajar di masjid itu baca kitab mazhab Hanafi. Kita pergi Jumaat tabligh kan, mana cikgu di sana jumpa kitab Hanafi, buat klik mengajar hak tu. Orang majlis mau cari selalu kan. Untuk amal kita di rumah boleh kan? Okey. Sunat mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri ketika berwudu. Dianjurkan memulai sesuatu selari dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjuran supaya sentiasa mentadabbur dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan, lebih-lebih lagi dalam ibadat. Habis kat tu dah. Okey, kita sambung 2 minggu lagi. Ada lagi? Betul dah. Habis ini. Sudah habis pak saya. Ada soalan?